Hari ini saya akan membentangkan pengenalan untuk isu utama pembangunan di negara pembangun Vietnam. Vietnam juga dikenali sebagai kedutaan Vietnam. Negara ini sentiasa mempengaruhi dunia dalam sejarah moden. Pada ke-20 abad, Vietnam merupakan salah satu mangsa persaingan falsafah dunia semasa Perang Dingin. Perang Vietnam yang berlaku antara tahun 1957 dan 1975 menjadikan negara itu tempat pertempuran untuk Vietnam Utara dan Selatan. Selepas tamatnya Perang Vietnam, Vietnam menghadapi banyak cabaran dalam membina semula negara. Ini termaksud cabaran dan ancaman dari perspektif politik dan sosioekonomi. Negara jiran Vietnam yang menyokong ideologi demokrasi menimbulkan ancaman luar. Vietnam menghadapi ancaman luar, terutamanya ancaman dari negara jiran. Vietnam dikelilingi oleh negara demokrasi dan di bawah pimpinan Amerika Syarikat. Vietnam juga diancam oleh China yang akhirnya membawa kepada konflik bersenjata. Akhirnya dasar ekonomi yang diperkenalkan oleh Doi Moi pada tahun 1986 melibatkan Vietnam ke dalam aspek baru sejarah moden. Walaupun dasar reformasi ekonomi bukan dasar baru seperti negara sosialis Vietnam, tetapi diikuti negara jiran turut menunjukkan Sabtu Muhammad Emi dan lain-lain. Jelas sekali pembaruan ini diperlukan oleh negara sosialis untuk membolehkan mereka menyesuaikan diri dan terus bersaing dan berintegrasi ke dalam dunia global. Isu pertama yang akan dibentangkan oleh saya adalah berkaitan dengan faktor utama yang mempengaruhi pengangguran belia di Vietnam. Negara Vietnam adalah salah sebuah negara yang agak besar dan memiliki penduduk yang agak ramai, iaitu populasi penduduk lebih daripada 94.5 juta. Oleh hal demikian, apabila negara Vietnam memiliki populasi penduduk yang agak ramai, maka akan tercetusnya isu pengangguran dalam negara tersebut. Adakah anda tahu bahawa pengangguran adalah isu yang sangat membimbangkan di dunia untuk pembangunan negara yang sedang membangun, termasuklah negara Vietnam? Beberapa sumber statistik telah mendedahkan bahawa kadar pengangguran belia di negara Vietnam semakin meningkat secara mendadak. Bukan itu sahaja, kadar tinjauan juga telah dilakukan untuk lebih mengenal pasti mengapa kadar pengangguran belia dalam negara tersebut semakin meningkat dari semasa ke semasa. Dua kaedah tinjauan telah pun dijalankan, iaitu menggunakan secara atas talian, iaitu Google Drive dan juga Facebook. Hasil daripada kaedah tinjauan tersebut mendapati bahawa pengangguran belia dalam negara tersebut meningkat kerana berpunca daripada 5 isu, iaitu adalah kekurangan kemahiran, memilih pekerjaan, ketidakkeseimbangan antara buruh dan pekerjaan di pasaran, tahap pendidikan dan juga tiada pendedahan tentang pekerjaan di luar sana. Apabila terdapat punca-punca seperti berikut, maka tidak hairanlah kenapa kadar pengangguran belia dalam negara tersebut semakin meningkat. Oleh itu, pihak berkenaan dalam negara tersebut haruslah saling berganding bahu dan memainkan peranan yang penting untuk mengatasi kadar pengangguran dalam negara mereka. Itu sahaja perbentangan daripada saya. Terima kasih. Akan membincangkan tentang sistem pendidikan formal di Vietnam dan masalah pendidikan formal di Vietnam. Sistem pendidikan formal di Vietnam bermula dengan pendidikan peringkat rendah, iaitu bermula pada umur 6 tahun sehingga umur 10 atau 11 tahun, daripada grade 1 sehingga grade 5. Bagi pendidikan peringkat menengah pula bermula pada umur 11 tahun sehingga umur 17 tahun, daripada grade 6 sehingga grade 12. Bagi pendidikan peringkat pengajian tinggi iaitu ke universiti bermula pada umur 18 tahun. Bagi masalah pendidikan formal di Vietnam pula ialah dapat dilihat daripada ketidaksamarataan dalam mendapatkan hak pendidikan. Kaum majoriti iaitu kaum King mendapat hak dan peluang yang lebih baik berbanding kaum minoriti seperti kaum Tay, Thai, Hmong, Khmer dan lain-lain untuk mendapatkan hak pendidikan. Kaum minoriti ini terlibat dalam masalah kemiskinan. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat menghantar anak-anak mereka ke sekolah kerana tidak mempunyai duit, dan kos menghantar ke sekolah dikatakan agak membebankan bagi mereka. Seterusnya, masalah pendidikan formal di Vietnam yang kedua pula ialah sistem pendidikan formal di Vietnam dilihat mendorong kepada pencapaian akademik sahaja. Government yang merupakan pihak pentadbiran yang paling rendah sekali di Vietnam telah bersaing dengan kaum lain
untuk menyediakan banyak sekolah dan model kelas, tetapi tidak memikirkan cara untuk menambah baik cara pembelajaran dan sistem pendidikan mereka untuk melahirkan pelajar-pelajar yang lebih mempunyai kemahiran, inovatif dan mempunyai kebolehan intelektual. Sekarang saya akan membentangkan tentang satu isu utama yang menyebabkan kurang pembangunan, iaitu isu kemiskinan di Vietnam. Kemiskinan merujuk kepada keadaan di mana seseorang tidak mempunyai harta atau pendapatan yang mencukupi untuk memenuhi keperluan hidup. Dalam masyarakat moden, kemiskinan biasanya menyamai masalah kekurangan wang. Vietnam, sebuah negara miskin yang berjaya bangkit pada awal 1990-an, jatuh ke dalam kemelesetan semula semasa krisis kewangan Asia 1998. Masalah kemiskinan Vietnam telah melebarkan jurang antara golongan kaya dan miskin dan semakin mengikat akses masyarakat kepada keperluan asas. Antara punca pendapatan rendah ialah tenaga buruh tidak mahir di Vietnam. Selain itu, kadar jenayah dan pengangguran juga meningkat dengan mendadak. Di samping itu, isu kesihatan menjadi masalah baru di bandar yang sesak. Kesimpulannya, kemiskinan terjadi kerana adanya faktor alam dan sistem ekonomi yang sangat tertutup. Membentangkan tentang isu masalah sosial di Vietnam. Terdapat pelbagai masalah sosial yang semakin berluasa pada masa kini. Apa yang akan dibincangkan tentang masalah sosial ialah janin yang ditemui. Terdapat 1000 janin yang ditemui di dalam peti sejuk di sebuah pangsa puri. Walaupun ini bukan dikatakan sebagai kes jenayah, tetapi ia akan merosakkan alam sekitar dan menjatuhkan nama negara dengan masalah sosial. Penggunaan internet. Seorang belum boleh ditahan kerana memuat naik sesuatu yang mengandungi unsur tidak baik mengenai kerajaan. Jika seseorang memuat naik sesuatu yang tidak sah dan tidak baik, ia akan merosakkan nama negara kerana internet sekarang di hujung jari. Jika kita membuka mana-mana laman sesawang, ia akan terus terpapar isu-isu pada masa kini sama ada baik ataupun tidak. Jadi kita mestilah berhati-hati menggunakan internet agar tidak menyalahgunakan internet. Isu seterusnya ialah banduan yang diberi pengampunan dan lelaki yang dihukum mati. Terdapat 3,000 banduan diberi pengampunan di atas kesalahan rasuah, dadah dan jenayah, manakala 6 lelaki dijatuhkan hukuman mati berikutan masalah dadah. Oleh itu, janganlah kita sesekali melibatkan diri dalam isu masalah sosial agar dapat menjaga nama baik negara pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Saya akan membincangkan poin saya, iaitu isu ekonomi pertanian di Vietnam. Vietnam adalah sebuah negara pertanian dan terletak di kawasan yang dilanda bencana alam. Projek pemulihan air sentiasa dipandang tinggi oleh beberapa pihak. Untuk menyelesaikan masalah ini, negara Vietnam perlu menumpukan usaha mereka untuk memulihkan dan membina banyak sistem pengairan. Berikut adalah beberapa hasil pertanian Vietnam yang memainkan peranan penting dalam ekonomi negara mereka. Antaranya ialah beras. Dari segi keselamatan makanan, pekerjaan luar bandar dan gaji dan pendapatan ekspor, beras memainkan peranan paling penting dalam produk pertanian Vietnam. Pelbagai wilayah telah mewujudkan keadaan yang menggalakkan untuk kepelbagaian buah-buahan dan sayur-sayuran untuk ditanam. Kedua-dua tanaman Vietnam ini telah berkembang dengan pesat. Sejak awal 1990-an, ekspor Vietnam telah berkembang dengan kukuh. Produk buah-buahan dan sayur-sayuran ekspor utama negara termasuk buah-buahan dalam tin, buah-buahan kering, timun, buah naga, durian, anggur dan sebagainya. Pertanian telah memberi sumbangan penting kepada pencegahan dan pengurangan bencana alam. Hal ini telah menjadikan Vietnam pengekspor beras terbesar di dunia. Kesimpulannya, Vietnam ialah negara pesat yang sedang membangun. Isu yang dihuraikan ialah pengangguran, pendidikan, kemiskinan, masalah sosial dan pertanian. Dalam usaha meningkatkan kedudukan kemajuan sains dan teknologi untuk pembangunan negara, terdapat masalah-masalah tertentu daripada hal yang dihuraikan. Oleh itu, diharapkan negara Vietnam dapat menjadi negara bertaraf maju pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.